Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam majlis di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menjemput, sahabat-sahabat yang hadir. Mudah-mudahan majlis kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagaimana yang disebutkan, hari ini tak ada tajuk. Jadi bila tak ada tajuk, kita cerita-cerita je lah kot. Kita lompat cerita sini sikit, cerita situ sikit. Mudah-mudahan kita ambil sedikit sebanyak manfaat. Allah sebut di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekalan kamu, kerana dan sebaik-baik bekalan adalah at-taqwa. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala gambarkan kehidupan kita bila dinamakan rihlah, bila dinamakan bekalan. Bekalan itu kita bawa apabila kita bermusafir ataupun apabila kita jalan. Jadi sebab itu dinamakan, sebab itu kita perlukan kepada bekalan. Jadi hidup ini Allah Subhanahu wa taala umpamakan di dalam Al-Quran sebagai satu perjalanan, satu rihlah. Dan dalam rihlah kita perlukan bekalan. Dan di hujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Jadi perjalanan kita yang paling panjang adalah perjalanan kita di atas muka bumi ini, menuju satu destinasi yang tak boleh patah balik. Dan sebaik-baik bekalan yang kita bawa untuk pergi ke akhirat adalah at-taqwa. Dan taqwa ini, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis, ada beberapa perhentian yang pada perhentian itu Allah Subhanahu wa taala buka ruang yang besar untuk manusia dapatkan pahala. Yang mana kalau manusia tidak menggunakan perhentian-perhentian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia ni, dia rugi dalam kehidupan dia. Seumpama kita berjalan lah, seumpama kita drive, kita tahu di hadapan kita tak ada perhentian lain, dan kita tahu yang minyak kereta kita tak boleh pergi jauh. Jadi bila ada perhentian, orang yang bijak dia berhenti, dia isi penuh minyak dia dan juga keperluan dia, kemudian dia jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala cerita dekat kita dan bagi kepada kita apa perhentian-perhentian yang wujud tu. Kadang-kadang kita terlepas. Kita terlepas sebab kita tak tahu perhentian, ataupun kita tak tahu kat depan tu dah tak ada perhentian lain. Tapi kebiasaannya kita tahu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah ibaratkan kehidupan di dunia ini ibarat satu perjalanan, satu rihlah, Allah beritahu di mana perhentian-perhentian dia, tempat ataupun lubuk untuk kita mencari pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga selain daripada Imam Ahmad, antaranya At-Tirmidzi dan sebagainya, Nabi SAW sebut salah satunya, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin ni maksudnya rugilah satu orang tu, ataupun raghima anfu rajulin di sudut bahasa maksudnya ambil hidung dia terlempekkan ke tanah, maksudnya rugilah dia, hinalah dia. Nabi sebut 3 golongan manusia. Satu, man idza dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Orang-orang yang apabila nama aku disebut, dia tidak berselawat ke atas aku. Jadi ini satu kelompok manusia yang rugi. Itu lubuk pahala. Maksudnya cara mudah untuk kita dapat pahala apabila kita dengar orang sebut Nabi SAW, kita berselawat. Para ulama berbeza pandangan lah. Kalau kita duduk dalam satu majlis yang orang ulang-ulang sebut nama Nabi SAW,
Sebahagian ulama kata sekali dah memadai. Jadi kita kena selawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu falam yughfar. Celakalah, atau kama qala Nabi SAW, orang-orang yang dakhala alaihi Ramadan, Ramadan masuk menemui dia, fansakhala, dan Ramadan keluar meninggalkan dia, qabla an yughfara lahu, sebelum dosanya diampunkan. Itu golongan yang kedua. Maksudnya dalam Ramadan ni amat mudah untuk mendapatkan pahala. Terlalu banyak ruang-ruang untuk manusia mendapat pahala. Tapi kalau siapa tak ambil ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan di depan dia, raghima anfur, rugilah dia, ataupun celakalah dia, hilanglah satu nikmat besar yang Allah bagi untuk dapat pahala. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut, adraka abawaihu indahul kibar falam yudkhilahul jannah. Di sisinya ada kedua ibu bapanya yang tua, dan dia tak menggunakan peluang itu untuk membuatkan dia masuk syurga. Jadi ini tiga, kita boleh ibaratkan perhentian untuk manusia mendapatkan pahala sebelum dia sambung jalan dia. Dan di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tengok hadis-hadis yang lain, ruang pahala cukup besar. Maksudnya kalau kita baca dalam hadis tadi, Allah bagi ruang untuk manusia, habis saja bulan Ramadan dosa dia diampunkan. Dan sampai ke tahap, dalam hadis lain Nabi SAW sebut, sampai ke tahap amalan di bulan Ramadan ni saling bersaing untuk siapa nak bagi pahala kat orang tu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim, Nabi SAW sebut, inna siyama wal qiyam yashfa'ana lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan juga qiyam, solat dia, kedua-dua ini memberi syafaat untuk hamba Allah di hari kiamat. Fayaqulu siyam mana'tuhu min ta'amin wa syahwatin bin nahar fashfa'ni fihi. Puasa akan kata, aku telah menghalang dia daripada makan dan juga syahwat pada waktu siang, maka berilah syafaat kepadanya dengan aku. Fayaqulul qiyam, qiyam pula akan kata, mana'tuhu min naumin bilailin fashfa'ni bihi. Qiyam akan kata pula, dah tak boleh, bukan puasa, aku telah menghalang dia daripada tidur malam, maka berilah syafaat kepada dia dengan aku. Lalu diucapkan fayushaffi'ani, dan kedua-dua itu, siyam iaitu puasa dan juga qiyam iaitu berdiri malam untuk solat, kedua-duanya memberi syafaat, mengampunkan dosa orang yang melakukan kedua-duanya di bulan Ramadan. Jadi maksudnya dalam hadis tu Nabi SAW nak tunjukkan besarnya ruang untuk puasa untuk dapat pahala di bulan Ramadan ni, sampai puasa dan juga qiyam berebut, siapa nak bagi syafaat. Qiyam kata aku yang lebih layak, puasa kata aku yang lebih layak untuk bagi syafaat kepada orang tu. Dan kedua-dua itu ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kita selalu dengar, kita dengar kat radio, kita dengar kat mana-mana orang selalu baca kan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan balasan daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Juga dalam hadis lain disebutkan man shama Ramadan, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini kita sebut Ramadan ni perhentian. Dan di dalam Ramadan ini dua benda yang utama. Selain daripada itu, Nabi SAW banyak bersedekah di bulan Ramadan dan sebagainya. Yang utama yang duduk dalam bulan Ramadan ni dua benda ni, as-siyam wal qiyam, puasa dan juga berdiri untuk menunaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita masih di peringkat awal Ramadan ni kan, kita kena sama-samalah kita azam, kita tekankan diri kita sendiri, keluarga kita dan sebagainya untuk tingkatkan prestasi ibadat kita di bulan Ramadan. Banyak benda yang bila kita baca sirah ataupun sejarah para ulama yang besar, imam-imam besar, mereka melakukan ibadat yang kita bila dengar kita kata ini ajaib, orang biasa tak boleh buat. Tetapi sebenarnya
itulah tabiat ibadat. Orang yang melihat dia merasakan ajaib, tetapi orang yang hidup dan merasai ibadat itu makanan harian mereka. Kalau kita baca sejarah, kan banyak riwayat-riwayat yang sebahagiannya dhaif, sebahagiannya sahih. Para imam besar ada di kalangan mereka yang boleh khatam Quran 30 kali di bulan Ramadan, yang boleh khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan dan sebagainya. Manusia telah melakukan ibadat-ibadat itu. Jadi selain daripada kita baca sirah-sirah mereka, peluang untuk kita lah meningkatkan ibadat kita di bulan Ramadan ini, untuk diri saya dan kita sekalian. Kan sekurang-kurangnya Al-Quran kita kena jadikan kitab yang sentiasa berlegar-legar di lidah kita, yang kita baca sentiasa. Qiyam, solat malam, itu satu benda yang kita kena buat. Kalau kita tengok ibadat Nabi SAW, kita baca dalam hadis, tak ada ibadat khusus yang Nabi buat pada bulan Ramadan sahaja, melainkan puasa sebulan. Selain daripada itu, Nabi buat di bulan Ramadan dan juga selain daripada Ramadan. Sebab itu apabila orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Kan bila orang tengok banyak sangat hadis tentang kelebihan solat di bulan Ramadan, pahalanya yang tinggi, orang tanya Aisyah, bila banyak sangat pahala ni, orang tanya, bagaimana Nabi SAW solat di bulan Ramadan? Lalu Aisyah radhiyallahu anha jawab, ma kana Nabi yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah, atau kama qala. Nabi SAW tidaklah solat sama ada di bulan Ramadan ataupun selain daripada Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Saya bukan nak cerita tentang bilangan rakaat tu, tetapi nak cerita bahawa ibadat mesti berterusan. Dan di bulan Ramadan ini satu waktu yang baik untuk kita mulakan ibadat. Mulakan satu benda, kemudian kita teruskan selepas daripada Ramadan. Ini waktu yang baik. Dan kalau tak boleh sekalipun, Ramadan ni buatlah sesuatu ibadat yang kita boleh bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi kalau kita balik kepada cerita solat, kan, solat di zaman Nabi SAW, Nabi solat 11 rakaat. Dalam sebahagian riwayat disebutkan 13 rakaat. Dan solat Nabi itu panjang. Solat Nabi SAW betul-betul panjang, sehingga para sahabat sebut, kami datang solat dengan Nabi SAW, kami terpaksa berkejar untuk balik makan sahur, sebab takut maksudnya waktu subuh, dekat sangat. Mungkin mula tu separuh malam, ataupun sebelum daripada itu, sampai para sahabat kata kami kena berkejaran untuk lari balik rumah, takut terlepas sahur. Dalam sebahagian riwayat disebutkan ada orang yang letakkan tali, mereka kena bersandar sebab panjangnya solat Nabi SAW. Jadi betul-betul utilize Ramadan. Bila sampai di zaman Umar radhiyallahu anhu, orang masih lagi buat benda yang sama. Orang semayang jemaah masing-masing, satu kumpulan yang sedikit, kumpulan lain, ada orang yang solat sendiri. Maka apa yang Umar buat? Umar perintahkan imam untuk kumpulkan jemaah solat beramai-ramai. Di zaman Nabi, Nabi buat juga, tapi Nabi buat 3 hari, kemudian Nabi tak datang, Nabi solat sendiri. Di zaman Umar, bila orang solat dalam satu masjid ada berbanyak jemaah, Umar kumpulkan orang ramai dengan satu imam. Di peringkat awal dalam riwayat disebutkan Umar perintahkan 11 rakaat, Tamim Ad-Dari menjadi imam. Kemudian banyak juga riwayat yang lain disebutkan bahawa Umar perintahkan 20 rakaat, kemudian dengan witir. Sebab tu dalam hadis yang sahih kita baca, kan, Umar radhiyallahu anhu dia pergi ke masjid, Umar lihat ramai orang solat secara berpecah, bersendiri-sendiri. Kemudian Umar kumpulkan manusia, satu orang imam. Esoknya Umar datang, dia lihat satu orang imam dan jamaah semua solat beramai-ramai. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik innovation, benda baru. Maksudnya bukan tak ada nas, ada nas, Nabi pernah buat. Tapi di zaman Umar dia kumpulkan dengan satu jamaah. Tapi selepas tu Umar radhiyallahu anhu sebut satu benda penting. Kan bila orang baca hadis ni, biasa orang tinggal yang belakang ni. Yang belakang tu Umar radhiyallahu anha sebut, wallati yanamuna anha khairun minallati yaqumuna biha. Umar kata ini sebaik-baik dah. Tetapi kata Sayyidina Umar, adapun orang yang tidur,
itu lebih baik daripada orang yang bangun. Apa maksudnya? Yuridu akhiral lail. Maksudnya ketika orang solat ramai-ramai itu bagus, ikut jamaah. Tetapi siapa yang ketika orang solat tu dia tidur, kemudian ketika orang tidur dia bangun dan dia solat di penghujung malam, Umar kata itu lebih baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia sendiri dia tak ikut jamaah. Kalau kita tengok dalam nas, Sayyidina Umar perintahkan imam untuk solat dengan jamaah beramai-ramai, dia tak ikut. Bila orang tidur, dia solat di waktu malam berseorangan. Ala kulli hal, para ulama sebutlah mana lebih afdal, sama ada solat berjamaah ataupun solat bersendirian dan sebagainya. Itu satu perbahasan yang panjang. Cuma untuk kita sendiri ni, utilize lah Ramadan ni. Kalau kita solat tarawih di masjid waktu malam, kita cuba bangun dan tambahlah beberapa rakaat berdasarkan kemampuan kita. Solat malam ni para ulama mereka buat satu kaedah. Dia antara dua. Kalau bacaan kita banyak, sujud dan rokok kita sedikit. Kalau bacaan kita sedikit, sujud dan rokok kita banyak. Itu prinsip yang para ulama peganglah. Sebab itu di zaman Nabi SAW, Nabi solat 11 rakaat. Rakaatnya sikit, tapi bacaannya panjang. Rokok dan sujud sikit, bacaannya panjang. Bila sampai ke zaman Umar, Sayyidina Umar ubah. Kita tak mampu nak baca panjang begitu. Sebab sekarang satu imam, jamaah ramai di belakang dia, ada orang yang perlu balik, ada orang yang ada urusan dia sendiri. Sayyidina Umar kata, kita pendekkan bacaan. Tapi bila pendekkan bacaan, macam mana nak dapat fadilat tu? Banyakkan rakaat. Jadi dengan banyaknya sujud dan rokok, kita dapatlah cover sikit bacaan yang jadi kurang. Persoalannya yang kurang tu banyak mana? Yang panjang tu, panjang yang macam Nabi SAW salat, Nabi baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Jadi maksudnya mungkin satu malam tu separuh Quran. Itu panjang. Definisi panjang dia gitulah. Ataupun dalam beberapa malam dah boleh habis Al-Quran. Pendeknya bagaimana? Yang jadi 20 rakaat tu, pendeknya mungkin satu rakaat satu muka. Jadi 20 rakaat dapatlah satu juzuk. Itu pendek dah. Kita buat ni lagi pendek daripada pendek lah. Cuma yang pentingnya, bila tak boleh nak banyakkan bacaan, bacaan kita kurangkan, kita cuba ambil barakah dengan banyakkan sujud dan rukuk. Jadi bila kita bangun malam kan, kita baca tak boleh nak baca banyak, baca ayat-ayat lazim tapi banyakkan rakaat. Sebab tu di zaman Umar bin Abdul Aziz di Madinah, mereka lihat di Mekah orang sembahyang 20 rakaat. Tetapi di Madinah antara yang disebut oleh ulama di zaman tu, mereka dapat fadilat, mereka tawaf di antara solat dan sebagainya. Tapi di Madinah tak boleh buat begitu. Jadi mereka tambah jadi 36 rakaat. Rakaat mereka lebih banyak. Jadi tuan-tuan, untuk diri kita sendirilah, kita sendiri, saya dan kita sekalian, cubalah banyakkan baca Al-Quran dan banyakkan salat di bulan Ramadan. Kadang-kadang kalau kita fikir nampak macam susah, tapi kalau kita boleh cuba kan, cuba tekan diri kita, mulakan, insya-Allah dia akan jadi, kita boleh buat dan mudah. Kita bila baca Al-Quran setiap hari, kita boleh baca Al-Quran, mungkin sahabat-sahabat yang lancar bacaan Al-Quran, dia boleh habiskan satu juzuk dalam berapa lama satu juzuk? minit boleh tak? Macam itulah 40-45 minit kan, kalau yang baca yang boleh laju kan, 40-45 minit. Jadi apa kata satu juzuk yang kita baca ni, kita cuba isi dalam solat kita, solat sunat kita kan. Kalau kita solat 20 rakaat, satu muka satu rakaat, 20 muka dapatlah satu juzuk. 1 jam lebih sikit dah boleh siap. Kalau kita solat 8 rakaat, satu makra' dalam 2 muka surat setengah, dalam satu rakaat, jadi 8 rakaat siaplah satu juzuk tu. Kita dengar mungkin susah ni nak solat satu juzuk, tapi kita cubalah kita masing-masing. Mudah-mudahan kita boleh tingkatkan sedikit ibadat kita. Kita cuba. Kalau kita rasa kalau susah nak bawa orang lain solat sekali, nanti susah, orang lain tak terikut, solat sendiri-sendiri. Jadi pergi jemaah, balik solat sendiri, banyakkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ni kita boleh mulakan, dan selepas Ramadan kita boleh bawalah sedikit buah tangan daripada Ramadan ni.
Ramai orang Ramadan dia betul-betul push untuk ibadat, tapi lepas Ramadan dia tinggal terus. Kita jangan begitu. Bawa lah sedikit. Tak boleh bawa semua pun, bawa sedikit lah, biar ada perubahan. Kadang-kadang kita sedih juga bila tengok, satu kita seronok lah bila tengok masjid-masjid di bulan Ramadan kan penuh orang. Biasanya solat Jumaat je penuh, ni Ramadan dah macam solat Jumaat penuh. Tapi yang menyedihkan, habis Ramadan habis terus orang kat masjid tu. Jadi kalau kita jenis begitu kan, tak kata siapa-siapa lah, kita sendiri, kalau kita ni jenis yang bulan Ramadan kita jaga solat Jumaat kita, lepas Ramadan pun jaga jugalah. Jangan tinggal. Tak boleh bawa semua, tak boleh nak carry on solat tarawih apa semua ni. Paling kurang solat jamaah kita jaga. Saya sebut dengan jamaah Singaporean 2-3 minggu lepas, bulan lepas mungkin. Satu benda penting yang kita kadang-kadang terlepas pandang adalah solat jamaah. Kalau yang kita buat, alhamdulillah. Mungkin ramai orang terlepas pandang tentang solat jamaah. Dia anggap jamaah ni ringan. Itu kita kena buat. Kalau belum, mulakan di bulan Ramadan. Selepas daripada Ramadan, teruskan jamaah. Dan selain daripada itu, di antara ibadat-ibadat yang lain. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada Ramadan ni, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa, Allah padamkan dosa. Ruangnya banyak, puasa, qiyam dan sebagainya. Dan kalau puasa tu sendiri kan, bila kita baca hadis-hadis tentang puasa, fadilat puasa ni cukup besar. Sebab ibadat lain ada permulaan dan ada hujung dia. Setiap benda ada permulaan dan ada hujung. Solat, permulaan dia dan hujung dia. Di tengah-tengah tu tak dikira solat. Tapi puasa berterusan. Jadi apa sahaja yang kita buat ketika kita di dalam puasa, itu part of puasa, dikira ibadah. Kita solat di dalam puasa, kita masih dalam ibadat itu. Ataupun kita tidur ketika kita dalam puasa, kita masih dalam ibadat itu. Kita jangan makan ketika puasa sudah lah, itu dah keluar lah. Tapi itu pentingnya puasa. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut puasa antara aku dengan hamba-Ku. Selain daripada puasa, jihad ataupun bersiap siaga di medan perang, itu sama juga macam puasa. Daripada dia keluar sampai dia balik, itu semua dikira ibadat. Apa sahaja yang dia buat di situ. Jadi mudah-mudahan puasa ni memberi kepada kita manfaat dan meningkatkan ibadat kita. Itu sekadar nasihat lah. Sebenarnya kira macam mukadimah juga lah, nasihat untuk bulan Ramadan ni, untuk kita kongsi bersama. Saya sebab tak sedia hari ni, jadi tajuk pun tak ada. Cuma kalau nak cerita sikit antara peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, saya ingat saya. Satu ketika Nabi SAW sengah duduk dengan para sahabat dalam masjid, yattaki'u fima bainahum. Dalam hadis disebutkan Nabi duduk sedang baring di antara para sahabat, di tengah-tengah para sahabat. Datang seorang Arab Badui daripada luar. Dia datang, dia tanya kepada orang ramai yang duduk di dalam masjid, Aina Muhammad? Muhammad mana? Kemudian para sahabat kata, Muhammad tu lelaki berkulit putih yang duduk di tengah-tengah antara ramai-ramai para sahabat dia. Dia pun datang kepada Nabi SAW. Lalu dia kata, Ya bna Abdul Muttalib, wahai anak kepada Abdul Muttalib. Nabi kata, Qad ajabtuka, aku menjawab seruan kamu. Kemudian lelaki itu kata, Inni sa'ilun wa inni sa'iluka wa mushaddidu fi mas'alati fala tajidanna fi nafsika syai'. Lelaki itu kata, wahai Muhammad, aku nak tanya engkau soalan, dan soalan ni aku betul-betul keras, tusyaddid. Soalan ni mungkin kasar, engkau jangan simpan perasaan tak sedap hati ke apa, engkau jawab je soalan ni, boleh? Lalu Nabi SAW kata, Salma badalaka, tanyalah apa yang kau nak tanya. Lelaki itu kata, Allahu arsalaka ilan nasi kullihim, ataupun ila kullin nas. Lelaki itu kata, wahai Muhammad, adakah betul Allah yang utuskan engkau kepada seluruh umat manusia? Dia, kalau disebut Allah, Allah lah. Tapi dalam bahasa Arab, untuk tanya, dia ada dua. Satu dia pakai huruf dia alif, a. Ataupun kita tanya hal Allahu arsalaka, adakah Allah yang utuskan engkau? Ataupun Allahu arsalaka, adakah Allah utuskan engkau?
Bila dua hamzah bertemu, alif untuk soal, alif lagi untuk ismul jalalah Allah, jadi bacanya Allahu arsalaka. Adakah Allah yang utuskan engkau? Kadang-kadang orang azan kan, itu tempat yang tak boleh panjang. Tempat mat bolehlah panjang, Allahu akbar, itu boleh panjang. Tapi depan tu tu jangan panjang. Kalau panjangkan maksudnya adakah Allah? Jadi kalau kita kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allah yang paling besar. Kalau kita kata Allahu akbar, maksudnya kita tanya, adakah Allah yang paling besar? Itu salah. Itu tak boleh panjang. Jadi lelaki tanya, Allahu arsalaka, wahai Muhammad, betul adakah Allah yang utuskan kau kepada manusia? Nabi SAW kata, Allahumma na'am, ya, Allah yang utuskan aku. Allahu amaraka an tusalli salawatil khams fil yawmi wal laylah. Lagi dia kata, adakah Allah yang perintahkan engkau untuk solat 5 waktu sehari semalam? Nabi kata, Allahumma na'am, ya, betul. Lagi itu kata, Allahu amaraka an tasuma hadha syahr. Adakah Allah yang perintahkan engkau untuk berpuasa di bulan ni? Seolah-olah peristiwa tu berlaku di bulan Ramadan lah. Nabi kata, Allahumma na'am, ya, Allah perintahkan aku. Dan kitanya, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqah min aghniyaina wa taqsimaha ala fuqara'ina. Adakah Allah yang perintahkan kau ambil sedekah ni daripada orang kaya lalu bagi-bagi ke orang miskin, bahagi-bahagi ke orang miskin? Nabi kata, Allahumma na'am. Dan lelaki tu kata, inni amantu bima ji'ta bihi. Aku beriman dengan apa yang kau bawa. Kalau begitu, aku beriman dengan apa yang kau bawa. Kemudian lelaki itu sebut, ana rasul man warai. Aku adalah utusan orang yang datang di belakang aku. Dan dia pun i'lankan iman dia kepada Nabi SAW. Itu peristiwa berlaku di bulan Ramadan. Jadi puasa salah satu benda penting lah di bulan Ramadan. Dalam hadis lain yang kita selalu baca kan, orang yang datang jumpa dengan Nabi SAW, satu Arab Badui, dalam riwayat Muslim seingat saya, datang, Anas bin Malik kata, kami di peringkat awal Islam, kami takut nak tanya Nabi soalan, tapi bila orang luar datang tanya, kami ambil manfaat, kami dengar. Lalu bila orang tu datang, dia tanya, betulkah Allah yang ciptakan langit? Nabi kata betul. Betulkah Allah yang ciptakan bumi, letak bumi? Nabi kata betul. Dia kata, betulkah Allah yang mendirikan bukit-bukit? Nabi kata betul. Kemudian, betulkah Allah yang perintahkan untuk solat? Nabi kata betul. Betulkah Allah yang perintahkan untuk zakat? Nabi kata betul, Allah yang perintahkan. Betul tak Allah perintahkan untuk puasa? Nabi kata betul. Betul tak Allah perintahkan untuk haji? Nabi kata betul. Lalu dia kata, wallahi, aku takkan tambah sikit pun dan takkan kurangkan sedikit pun. Ini je yang aku akan buat. Puasa sebulan, solat 5 waktu, bayar zakat dan juga pergi haji. Tak ada lebih dah. Dia pun balik. Nabi SAW kata, aflaha in sadaqa. Kalau dia buat betul-betul macam dia cakap tu, dia selamat. Jadi puasa ni satu benda yang penting lah di antara 5 rukun Islam tu. Untuk jaminan manusia selamat di akhirat, puasa salah satu daripada dia. Dia kena jaga solat dia, dia kena jaga puasa dia, haji, zakat dia selamat. Selain daripada itu, para ulama katakan itu semua adalah tatawu'i ataupun mustahab, disukai tatawu'i, amalan-amalan yang tatawwu', yang kita buat kerana sukarela, termasuklah qiyam kita dan sebagainya. Ini semua sukarela kita buat. Tapi bukan kata sukarela ni tak penting. Sukarela ni penting. Sebab tu di kalangan sahabat, mereka ada beberapa orang sahabat menyebutkan asar, semua orang yang masuk syurga akan menyesal, ataupun semua orang akan menyesal. Kalau orang tu dia buat amalan banyak, dia buat amalan jahat dia banyak, dia akan menyesal sebab keburukan dia. Tapi kalau dia buat amalan baik dah banyak dah, dia pun akan menyesal, Allah yazdad, sebab dia tak tambah. Jadi penyesalan tu akan datang. Semua Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai. Amalan manusia sedikit banyak akan nilai. Rakaat orang lebih daripada orang lain, solat dia lebih daripada orang lain, ikhlas dia lebih daripada orang lain, semua tu dinilai. Sehingga nanti di akhirat, walaupun orang tu dah banyak amalan, dia akan rasa, kalau aku tambah amalan tu kan bagus. Di dunia kita tak rasa, kita buat, tapi
Akan datang hari di mana buku dibentangkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa sahaja yang kamu bagi kepada diri kamu di antara kebaikan, kamu akan dapati benda tu ada di sisi Allah. Naluri manusia, kita lupa. Kita buat satu ibadat, kita pun lupa bila kita buat. Time kita buat tu kita buat, kita lupa. Tapi Allah tak lupa. Allah akan bukakan balik. Engkau buat ibadat ni, engkau buat ibadat ni. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah sebut di dalam Al-Quran, kalau kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kamu dapat dua benda. Allah gantikan balik apa yang kamu pinjamkan kepada Allah itu dengan gantian yang lebih baik. Wa yaghfir lakum. Apa maksud bagi pinjam kepada Allah? Bukan Allah minta duit kat kita. Itu majaz. Bagi pinjam kepada Allah, bagi kepada orang yang perlukan. Bagi kepada orang yang perlukan. Ini semua kita akan dapati dia ada di sisi Allah, ditulis. Di antara amalan yang kita buat ni, ada di antaranya mukaffirat. Dia penghapus dosa. Kan kita dalam hidup kita, setiap hari kita buat dosa, kita tak sedar. Kita bercakap dengan orang, sakiti orang, muka kita sakiti orang. Sebab tu dalam hadis disebutkan, la tahqiranna, jangan kamu anggap sikit amalan-amalan baik tu. Sekalipun kamu jumpa orang biwajhi talqin, dengan wajah yang tersenyum, semua tu ada nilai. Jadi di antara amalan kita ada yang mukaffirat, diampunkan dosa. Apa yang mukaffirat? Solat-solat yang kita buat, antara satu solat Jumaat dengan satu solat Jumaat, kita solat fardu yang kita buat, jalan kaki kita ke masjid, itu semua mukaffirat dengan setiap langkah. Ada di antara amalan kita yarfa'u darajat, mengangkat martabat kita di sisi Allah. Jadi banyak kala ibadat, terutamanya di bulan Ramadan ni, cari ruang untuk ibadat. Contoh kalau kita baca sirah sahabat, kita akan dapati keseronokan mereka nak buat ibadat itu ajaib. Macam kita sebut tadi, ajaib, lain daripada orang. Semua orang bawa jalan masing-masing untuk buat ibadat mereka. Ada seorang sahabat Nabi, dalam hadis disebutkan, orang datang tanya dia, pasal apa kau tak buat rumah dekat dengan masjid? Ataupun ada riwayat lain, kenapa kau tak beli keldai? Boleh naik keldai, pergi ke masjid, senang, tak payah nak jalan jauh-jauh. Dia kata, aku tak suka kalau rumah aku duduk sebelah dinding masjid pun. Orang kata, apa hal mamat ni? Orang marah dia, bawa dia pergi kepada Nabi SAW. Bila Nabi tanya, dia kata, aku tak suka rumah aku di sebelah masjid sebab aku suka jalan. Bila jauh, dia jalan. Setiap tapak kaki dia ke masjid, dan Nabi akui perbuatan dia. Nabi akui. Dengan setiap langkah dia ke masjid itu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia kebaikan. Jadi tingkatkan ibadat kita. Apa sahaja ruang untuk buat ibadat, buatlah. Di antara orang yang menjadi ayat di dalam ibadat ni, tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok satu lagi benda penting untuk saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian, kita kaum yang kita cakap banyak tapi kita buat tu tak berapa banyak. Berbeza dengan di zaman sahabat, di zaman tabi'in dahulu, mereka buat banyak, cakap sikit. Ataupun mereka buat tu lebih banyak daripada yang mereka cakap. Kalau mereka suruh orang buat ibadat, para a'imah dulu, mereka buat lebih daripada tu. Itu mereka. Lepas tu Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang tabi'in. Urwah bin Zubair ni di Madinah ada 7 orang taikor besar ilmu. Orang paling hebat ada 7 di Madinah zaman tu. Sa'id bin Musayyib, antaranya Urwah bin Zubair. Dia salah satu di antara 7 orang paling hebat selepas sahabat. Hebatnya Urwah, dia mengumpulkan 3 benda. Satu, ilmu dia hebat. Dia di zaman tu di antara orang yang paling hebat. Yang kedua, keturunan dia hebat. Urwah adalah anak kepada Zubair. Zubair ni sahabat Nabi yang Nabi janji masuk syurga. Zubair bin Awam. Mak dia pula Asma binti Abi Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi makcik dia Aisyah binti Abu Bakar. Sebab tu Urwah sebut dalam sebahagian riwayat, dia belajar sirah daripada Aisyah. Aisyah bawa dia pergi ke Uhud, cerita ini yang berlaku di sini. Pergi ke tempat-tempat sejarah, cerita dekat dia. Urwah, ilmu dia hebat, keturunan dia hebat, dan nenek dia, seingat saya, Safiyah bint Abdul Muttalib.
bapa ataupun mak saudara Nabi SAW, nenek dia, keturunan dia hebatlah. Dalam masa yang sama, ibadah dia juga hebat. Urwah bin Zubair, dia satu orang yang menjadi ayat di dalam ibadah di zaman itu, tanda-tanda dalam ibadat. Sehingga bila kaki dia dalam peperangan, kaki dia luka teruk, kena potong, doktor tu bagi kat dia, ambil lah nabiz. Nabiz ni arak lah, bukan, nabiz ada dua maksud. Satu, nabiz yang Nabi suka minum, minuman yang diperam, anggur dan sebagainya, peram 2 hari 3 hari sehingga masam sikit, itu nabiz, itu Nabi suka minum. Tapi kalau peram lama sangat, lebih 4-5 hari, dia jadi arak, itu nabiz yang tak boleh minum. Jadi nabiz ada dua, satu Nabi suka, satu lagi nabiz yang buat kita high. Doktor tu katalah dekat Urwah, minumlah nabiz, bukan nabiz yang sedap tu, nabiz yang buat jadi high ni, supaya nak potong kaki dia. Dia panggil mukhaddir, macam dadah lah, tenangkan dia nak potong kaki dia. Urwah kata tak, aku tak ambil. Kemudian Urwah salat. Ketika salat, dia kata, bila aku mula salat sahaja, ketika itu kau potong kaki aku. Dia kata, mana boleh, tak ambil benda yang menenangkan dia, nak hilangkan sakit. Urwah kata, tak apa, aku solat kau potong. Dia pun masuk dalam solat. Ketika dia solat, orang potong kaki dia, dia tak rasa sakit. Qimmatu fil ibadah, tingginya mereka dalam ibadah dan juga khusyuk. Kita mungkinlah tak sampai begitu, cuma setakat kemampuan kita, kita cuba tingkatkan ibadah kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ni dengan ibadah, dengan benda-benda lain. Cuma kita sendirilah set, bagi tahu diri kita, kalau nak buat jadual, tulis jadual, dan hidupkan ibadah. Aiqidhu man indakum, bangunkan orang-orang di sisi kamu. Kalau kita boleh solat banyak, kemudian kejut orang rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk solat, supaya bulan ini dihidupkan. Kita duduk di tempat ni, budaya dia bagus, nampak macam budaya puasa hidup, qiyam hidup, orang sibuk dengan qiyam dan sebagainya. Di tempat kita agak sedih sikit lah, budaya puasa dia jadi lain. Saya cerita dengan kawan-kawan Qatari kan, hampa sambut, dia tanya, hampa sambut raya berapa lama? Kata dia, kata kami sambut raya 2 hari lah. 1 hari tu patutnya sehari je, dia kata, tapi sehari tu tak boleh, banyak sangat rumah nak kena pergi ziarah, jadi kena hari kedua tu kena raya lagi lah. 2 hari ya, hari ketiga tak raya dah, itu je 2 hari. Dia bertanya, apa sambut raya macam mana kat Malaysia? Kami sambut saya 2 bulan. Daripada 1 Ramadan kami sambut raya sampai 30 Syawal. Ajaib, pelik lah, orang lain tak buat gitu, kita aja buat. Ini musibah juga sebenarnya kan, bila di Ramadan ni di hujung-hujungnya ada Lailatul Qadar. Jadi di hujung-hujungnya tu yang kita kena push betul-betul untuk ibadat. Dia kena, momentum dia bermula daripada awal. Kita train diri kita sendiri, daripada awal kita mula. Kalau daripada awal kita boleh, macam kita sebut tadi lah, solat malam kan, kita boleh mula sedikit, tingkatkan bacaan. Paling banyak yang kita mampu, isi 10 malam last tu. Kalau sekarang ni kita boleh mula kan, tuan-tuan, saya ingat semua kita boleh baca Al-Quran, kita boleh bangun malam 1 rakaat, mungkin kita baca separuh muka, mungkinlah. Kalau yang boleh baca lebih, baca yang lebih lagi, separuh muka. Masuk mungkin 10 malam yang kedua, 10 malam yang pertengahan, tambah jadi 1 muka. Masuk 10 malam yang hujung, dalam masa 8 rakaat kita cuba buat 1 makra', jadi boleh dapatkan 1 juzuk. Jadi setakat mana kemampuan kita, mulakan di sini. Di hujung tu, itu hujung momentum larian kita, itu kena paling kuat. Cuma sahabat-sahabat yang kena balik Malaysia sebelum hujung Ramadan tu, dia punya mujahadah tu kena kuat sikit lah. Dia tu nak beli baju, dia ni nak beli kuih lah, buat lampu, lemang apa semua, mujahadah dia kuat. Tapi yang kekal di sini, itulah yang kita kena buat. Isi momentum tu, lajukan pacuan kita dalam Ramadan ni di hujung-hujung tu. Maintain speed kita di awal ni, maintain ibadah yang kita buat di awal ni, bacaan Al-Quran kita kan, kalau boleh 1 juzuk 1 hari, baca, tingkatkan sikit, baca, tingkatkan sikit, sampai di hujung, itu kemuncak. Kita test diri kita, takat mana kita mampu buat. Dalam Islam ni, banyak ibadat yang Nabi SAW ajar kita, momentum tu kena sama. Itu yang paling baik. Adwamuhu wa in qalla, amalan yang paling Allah suka, yang berterusan, walaupun sedikit. Tapi Ramadan, rumus dia lain. Ramadan, Nabi SAW bagi rumus yang lain. Ini masa untuk kita push ibadat kita.
memperbanyakkan ibadat. Sebab itu Nabi SAW 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi beriktikaf, duduk di masjid, ikat kain. Ikat kain tu dua maksud lah. Satu maksudnya 10 malam terakhir tu bersungguh-sungguh beribadat. Sebahagian lagi ulama tafsirkan maksudnya tak bersama dengan isteri, jadi beribadat sahaja. Jadi selamat mencuba dan selamat meningkatkan ibadat kita masing-masing. Kita bukan tak cerita ke orang, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin boleh bangga dengan diri kita. Oh, alhamdulillah tahun ni aku dah buat benda ni. Kemudian set lah untuk tahun-tahun yang akan datang untuk kita teruskan ibadat. Lepas tu mungkin kita lupa, tapi Allah tak lupa. Nanti Allah akan bentangkan buku kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah keluarkan kita daripada Ramadan dalam keadaan bebas daripada dosa, dan matlamat paling tinggi Allah masukkan kita ke dalam syurga. Saya ingat setakat tu dulu, saya minta maaf lah pusing cerita sini sana sebab saya pun tak sedia hari ni, tak tahu tajuk apa nak cerita. Itulah, mudah-mudahan kita ambil manfaat. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha.